Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang kelima dalam pengeluaran, iaitu masih di bawah perancangan pengeluaran. So, setakat ini kita dah bincang dua bahagian, iaitu reka bentuk pengeluaran dan jenis pengeluaran. So, hari ini kita sambung dengan objektif susunan atur. Okey, dan juga jenis-jenis susunan atur, iaitu dibagi kepada 4. Susunan atur secara tetap, susunan atur proses, susunan atur produk dan juga susunan atur seluler. Okey, ada 4 susunan atur ya. Okey, apa dia susun atur? Susun atur maksudnya bagaimana kita menyusun alatan, menyusun mesin, tenaga kerja, session kerja dalam proses pembayaran supaya pengaliran kerja atau bahan ni berjalan dengan lancar dan kita boleh gunakan ruang dengan sebaik yang mungkin. Itu dipanggil susun atur, layout. Okey, bagaimana kita bagaimana kita menyusun alatan tenaga kerja supaya aktiviti ni boleh berjalan dengan lancar. Itu dipanggil susun atur. Okey, contohnya kalau kamu pergi ke what do you call, dapur rumah kamu, kamu tengok cara mak kamu susun barang dalam dapur kamu. Okey, dia akan susun dengan teratur supaya kerja memasak ni berjalan dengan lancar. Itu dipanggil susun atur. Jadi susun atur ni tidak semestinya di kilang. Kamu akan nampak di rumah kamu. Okey, susun atur ni supaya kerja ni berjalan dengan lancar. Bayangkan kalau uh, garam diletak di bilik ruang tamu, okey. Lepas tu minyak masak letak di bilik tidur, okey. Boleh tak kita masak dengan mudah? Tak boleh kan? Jadi susun atur maksudnya kita susun alatan tenaga kerja dalam bentuk yang mudah supaya aktiviti berjalan dengan lancar, okey. Kamu perhatikan contoh. Ini adalah contoh sebuah restoran. Okey, kalau kamu perhatikan restoran, mereka telah menyusun kedudukan restoran ini dengan mudah dan juga teratur supaya aktiviti pemprosesan makanan, pengantaran makanan, melayan pelanggan ni berjalan dengan lancar. Okey, macam tempat duduk ni dibagi kepada beberapa kumpulan. Ada yang untuk kumpulan yang besar, ada untuk kumpulan yang kecil. So, dibahagikan mengikut turutan yang betul. Kalau kamu perhatikan dalam tempat masak ni, dia ada tempat kita mencuci pinggan, okey, ada peti sejuk, okey, awan dekat mana. So dia ada penyusunan alatan yang sistematik supaya aktiviti dalam restoran ni berjalan dengan lancar, okey. Okey, kenapa kita perlu menyusun atur? Okey, apa objektif atau tujuan? Satu, meminimumkan kos sewaan ruang, okey. So, kalau kita bijak menguruskan susunan atur ni atau bijak menyusun susunan atur dengan baik, kamu tak perlu sewa ruang yang besar. Kita boleh gunakan ruang ni dengan baik. Okay? Dan kamu juga boleh menjimatkan kos pengendalian bahan. Okay? Yang kedua, meningkatkan kecekapan penggunaan ruang. Kita boleh gunakan ruang dengan lebih baik. Kamu akan perhatikan, kamu pergi ke dua bengkel kereta, kamu akan nampak ada bengkel yang disusun atur alatan dengan mudah dan kamu nampak ada banyak ruang kosong dan juga aktiviti servis kereta ni berjalan dengan lancar. Ada juga bengkel yang tidak menyusun alatan dengan teratur menyebabkan berlaku gangguan dalam aktiviti membaiki kereta. Itu contoh yang mudah. Okey. Mengelakkan berlakunya kesendatan. Sendatan maksudnya kesesakan. Okey, kesesakan berlaku kerana susunan atur ni kurang menarik. Okey. Memudahkan pergerakan keluar masuk bahan, okey. Boleh minimumkan inventory. Inventory maksudnya stok, okey. Stok kerja dalam proses maksudnya barang separuh siap. Dan kita juga boleh gunakan tenaga buruh selaras dengan susunan atur pengeluaran. Itu dipanggil objektif atau kepentingan susun atur. Ingat kos, kecekapan, kesendatan 3K. Okey, kos, kecekapan, kesendatan 3K. Lepas tu pergerakan, inventory, tenaga buruh. Apalah mana-mana 4. Okey, kita pergi kepada jenis susunan atur. Yang pertama, susunan atur secara tetap. Okey. Susunan atur secara tetap maksudnya proses pengeluaran kekal di satu lokasi dan kita bawa semua input ke lokasi tersebut sehingga aktiviti itu selesai. Okey. So proses pengeluaran ini akan kekal sampai produk itu disiapkan. Okey, kamu tengok gambar tu, bekalan, tenaga buruh, okey, bahan mentah semua dibawa ke tapak pembinaan sehingga projek itu selesai. Okey. Dan susunan atur secara tetap ni sesuai untuk keluarkan barang mengikut spesifikasi pelanggan. Okey. Contohnya, kalau kamu perhatikan pembinaan
rumah banglo. Kalau kamu pergi ke kawasan rumah banglo ni, kamu nampak setiap rumah banglo ni, reka bentuk dia berbeza. Ini mengikut spesifikasi pelanggan. Okey. Kalau kamu pergi ke resort, pusat peranginan, okey, pusat peranginan di Langkawi, kamu tengok setiap pusat peranginan ni, reka bentuk dia berbeza. Dia mengikut spesifikasi pelanggan. Okey. So, Susato ni sesuai untuk pengeluaran yang mempunyai ciri-ciri seperti produk yang berat. Okey, maksudnya susah nak pindahkan, besar, mudah pecah dan digunakan di lokasi berkenaan. Okey. So, biasanya Susato secara tetap ni sesuai untuk aktiviti pembinaan. Contohnya pembinaan rumah, pembinaan kapal laut, pembinaan lebuh raya, jambatan, empangan, kapal terbang dan sebagainya. Kita gunakan Susato secara tetap. Okey, yang kedua, Susato proses. Susato proses maksudnya kita menyusun semua input pengeluaran, okey, seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah, alatan, disusun mengikut fungsi kerja. So, keyword dia disusun mengikut fungsi kerja atau jabatan tertentu. Okey. So, ini biasanya kamu akan nampak di hospital, okey, bengkel kereta, bank dan sebagainya. Kita susun input mengikut fungsi kerja. Okey. Dan Susato proses ni untuk menghasilkan produk yang tidak seragam atau berbeza. Okey. Kalau kita pergi ke sebuah bengkel kereta, mungkin kita nak tukar minyak saja. Mungkin kamu nak servis akaun. Mungkin kamu nak tukar tayar. So, keperluan pelanggan ni berbeza. Okey, so dia keluarkan dalam kumpulan yang kecil dan keperluan perkhidmatan untuk pelanggan juga berbeza. Okey, so di sini sumber akan digunakan secara bersama oleh pekerja yang berbeza. Jadi kita boleh kongsi sumber. Contohnya kalau kamu pergi ke bengkel kereta, okey, so yang alat untuk menggunakan angin kan, okey, air pressure mesin tu dikongsi oleh orang yang buka tayar, okey, orang yang buka nut, okey. So alat yang sama dikongsi oleh beberapa orang, okey. So contoh Susato proses ialah bengkel membaiki kereta, perkhidmatan bank, apa-apa yang menawarkan servis, restoran, hospital menggunakan Susato proses, okey. Susato produk ni maksudnya kita susun input seperti tenaga kerja, mesin mengikut urutan penghasilan produk. Kamu nampak tak? Bila sebut Susato ni, kamu kena kaitkan dengan input. Bagaimana input disusun? Kalau input dibawa ke tempat pembuatan, itu dipanggil Susato tetap. Kalau input disusun mengikut fungsi kerja, dipanggil Susato proses. Okay? Kalau Susato produk, kita susun mengikut urutan penghasilan suatu produk. Okay? So, yang ni sesuai untuk keluarkan barang yang seragam. Okay? Dan kita keluarkan dalam kuantiti yang banyak dan dia melibatkan assembly line. Okay? Contohnya seperti pengeluaran automobil, pengeluaran kasut, pemprosesan makanan, pakaian dan sebagainya. Kamu tengok contoh gambar di bawah, ini dipanggil assembly line. Okay? In, out. Dia susun mengikut urutan penghasilan produk. Okay? Okay, yang terakhir, Susato selular. Selular maksudnya sel. Sel maksudnya bilik. Okay? So, menyusun alatan kerja yang sama dalam satu kumpulan yang sama. Maksudnya, alatan ini susun mengikut kumpulan. Okay? So, yang ini sesuai untuk proses pengeluaran yang kecil. Keluarkan produk dengan cepat, jimat masa dan jimat kos. Okay? Dan Susato selular ini merupakan gabungan antara Susato produk dan juga Susato proses. Kamu tengok gambar di sebelah kiri dulu, before and after. Okay? Yang mana nampak lebih teratur? Gambar di sebelah kanan kan, after tu kamu nampak dia lebih teratur in, out. Before ni, kamu nampak proses kerja tu tidak teratur. Ini bukan selular. After ni, selular. Okay? Gambar di sebelah kanan, kalau kamu nampak gambar di atas tu, bahagian di atas tu, berlaku pergerakan yang banyak. Okay? Berlaku pergerakan yang banyak menyebabkan pembaziran masa. Okay? Kalau kita susun dalam bentuk yang sel, maksudnya kita kumpulkan alat ni mengikut kumpulan yang sama, aktiviti berjalan dengan lancar. Satu pekerja boleh gunakan semua mesin dengan serentak dan mereka dapat menghasilkan barang dengan lebih cepat. Itu dipanggil satu selular. Okay? Contoh soalan. Nyatakan 4 jenis Susato proses pengeluaran. So, jawapannya apa? Susato tetap,
proses, produk, selular. Okey, salin balik sebahagian soalan. Jelaskan jenis sesuatu pengeluaran yang berikut. Sesuatu secara tetap, bagi 2 uraian, 1 contoh. Okey, sama juga dengan sesuatu produk. Keyword dia apa? Tetap maksudnya kita bawa semua input ke lokasi pengeluaran. Sesuatu produk maksudnya kita susun semua input mengikut urutan penghasilan produk. Okey. Nombor 3, jelaskan jenis sesuatu yang sesuai untuk yang berikut. Yang ni contoh diberikan. Jadi kamu kena kenal pasti apa sesuatu yang sesuai dan berikan satu uraian. Okey. Untuk restoran makanan segera, nampak perkataan restoran, so dia sesuatu proses. Okey. So uraian dia, semua input seperti tenaga kerja, mesin disusun mengikut fungsi kerja. Pembinaan jabatan, sesuatu tetap, iaitu semua input seperti tenaga buruh, mesin dibawa ke pusat pengeluaran atau tempat pengeluaran. Okey, jadi kamu dapat 2 markah ya. Okey, so harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jika ada sebarang, kalau kita perlukan maklumat tambahan ni, boleh kamu rujuk ke laman web cikgukartik.blogspot.com. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. So, keep revising. Good luck for your exam. Bye.